Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi. terima kasih kepada Ustaz Abdullah Zaid kerana sudi untuk nak beramah interview bersama dengan Malaysia Kini. Sama-sama. Adakah kedudukan Islam Ya. kedudukan Islam di Malaysia Kedudukan. Islam tergugat dengan ancaman-ancaman pahaman daripada luar, liberalism, pluralism sekarang ini. Boleh Ustaz uraikan sedikit? Mungkin cuma memokkan politik. Memokkan politik ke Ustaz? Tak. Saya lihat perkara ini bukan memokkan politik. Saya berbeza dengan apa yang cuba mungkin orang politik mungkin dia mengukur perkara ini dari segi politik sebab dia lihat untung rugi dia tu dari segi politik, tapi kami tidak melihat satu-satu perkara berdasar pada untung rugi politik. Jadi kita tak boleh kata ini memokkan politik ataupun tidak, tapi kita tengok kepada apa yang real akan berlaku kepada kenegaraan Malaysia, identiti Malaysia dan kenegaraan Malaysia. Malaysia hari ini adalah negara Islam walaupun tidak sempurna, meletakkan Islam adalah agama persekutuan dan memberikan kedudukan kepada orang Islam Melayu dan Bumi Putra sebagai penduduk asal di sini, dan menghalang penyebaran agama lain di kalangan umat Islam. Jadi dan sumpah ke bawah duli tuanku pun adalah untuk memelihara agama Islam dalam apa-apa keadaan bila-bila masa sekalipun. Jadi bila kita membongkar apa itu asal usul pahaman liberal demokratik, ini penting. Kadang-kadang orang politik dia tutup ataupun dia tak faham, saya tak pasti. Tapi kalau dia kaji dan dia faham, model liberal demokratik ini berbeza dengan model yang ada. Sangat besar kesannya kepada identiti Malaysia sebagai negara Islam. Sebab liberal demokratik akhirnya melahirkan sebuah negara yang sivil, negara sivil yang tidak beragama. Yang tidak beragama dan tak ada bangsa. Jadi tidak ada pengaruh agama dan pengaruh bangsa. Dan ini saya lihat dilakukan secara terancang oleh pihak-pihak tertentu. Khususnya PR lah, pembangkang, partikalis politik pembangkang dan NGO yang disokong oleh Barat. Mereka melaksanakannya secara terancang, mendoktrinkan liberalisme itu, memforumkan dia, mendidik masyarakat, mendidik merubah pemikiran ahli politik dan juga generasi muda orang Melayu untuk menerima fahaman ini. Saya sebut tadi fahaman yang penting sekali saya nak sebut, mungkin boleh mudah nak faham, ialah mereka menjurus ke arah negara sivil yang tidak beragama dan tidak berbangsa. Sedangkan Malaysia adalah negara Islam berteraskan Melayu. Itu sejarah kita dan itu identiti kita yang kita warisi daripada zaman dulu. Beratus tahun dulu itulah identiti kita dan itulah yang dicatat dalam perlembagaan kita. Itulah roh. Tak ada agama tu mungkin sesuatu yang tak baik lah Ustaz, kalau bagi fahaman saya. Tapi betul. kalau tak berbangsa tu, adakah itu sesuatu yang baik atau tidak baik? Itu tak tidak ada lagi bangsa. Semua manusia tu dia sama. Dia kalau bagi bangsa Melayu, saya cakap bagi bangsa Melayu, itu satu malapetaka lah. Sebab kita akan kehilangan tanah air. Tanah tempat berdaulatnya satu-satu bangsa tak ada lagi. Itu malapetaka besar. Dan ini adalah kita warisi bumi ini daripada zaman berzaman. Kemudian akhirnya kita hilang tanah tempat berdaulat. Di orang Cina ada tanah besar yang dia berdaulat di sana. Boleh ke orang Melayu kita kata di Cina ni kita buat sama rata, orang Melayu pun boleh memiliki tanah Cina? Cina bagi tak? Cina tak akan bagi punya. India pun gitu juga. Kita kata tak, India kita buat demokratik. Ini bukan tanah orang India, tanah orang Melayu juga. Boleh orang Cina, orang India terima? Orang India pun tak terima. Tapi malangnya ini yang cuba dilaksanakan kepada orang Melayu supaya orang Melayu terima. Akhirnya orang Melayu akan hilang kuasa politik dan hilang tempat tanah kedaulatan dia.
Jadi bila hilang tanah tempat kedaulatan ini, dia akan menjadi apa akibat dia kepada bangsa Melayu? Apa akibat pada bangsa Melayu kita boleh jelas. Bila jadi maknanya manusia yang menumpang di negara sendiri. Tapi dalam Islam setahu saya lah Ustaz, kalau saya salah maafkan saya, tidak membeza-bezakan antara bangsa, kan tidak ada asabiyah, fahaman asabiyah seperti itu. Macam mana Ustaz? Itu yang kita kena jelaskan pada kepahaman ini telah mengelirukan hatta orang ahli politik Islam sendiri. Islam menerima tidak membezakan bangsa-bangsa, tapi dalam konteks tauhid, dalam konteks agama Islam. Islam bukan menyamaratakan bangsa-bangsa dalam konteks berbagai agama. Mana kalau beragama Islam, yang ini satu India beragama Islam, kita memang tak ada beza. Cuma dari segi politik, tentulah orang yang majoriti dan tempat tinggal di sini mendapat hak lebih daripada orang yang mendatang. Orang Cina minoriti, Muslim Cina minoriti ataupun India Cina minoriti, tentu sekali secara automatik mereka tidak boleh secara dipanggil, ada Ibn Khaldun panggil asabiyah, tidak dapat memihak kepada dia. Maknanya sokongan masyarakat tidak akan memihak pada dia sebab dia minoriti, dan takkan orang Melayu secara automatik walaupun Muslim kadang-kadang dia tak dengar cakap lah. Ini dari segi politik lah, bukan dari segi hak dan dasar. Jadi memang Islam tidak membezakan bangsa-bangsa, tapi dalam kerangka tauhid, dalam kerangka kita semua umat Islam. Sebab itu kita tak bezakan Arab Muslim ke, Turki Muslim ke, India Muslim, Cina Muslim, semua sama. Boleh orang kata mengambil tanggungjawab ataupun hak dan sama dalam memimpin dan sebagainya dalam satu masyarakat, itu sama. Cuma mungkin kadang realiti membezakan. Takkan orang Melayu pergi 2-3 orang Melayu ada kat Mesir tiba-tiba nak jadi Perdana Menteri Mesir, kan? Walaupun dia Muslim, tak pernah Sabah juga, kan? Jadi kita realistik. Jadi apa yang berlaku sekarang dalam konteks asabiyah ni tafsir secara salah, bukan dengan mafhum Islam, tapi ditafsir dengan mafhum liberalisme barat. Itu yang menyerat dalam pemikiran orang Harakah Islamiyah sendiri. Itu yang jadi kelang kabut pemikiran mereka. Jadi Ustaz dah kata awal tadi, Ustaz kata pembangkang atau pakatan ayat ini membawa pahaman liberal demokrat. Itu jelas. Anwar Ibrahim boleh Ustaz uraikan sedikit apa yang Ustaz nak maksudkan, sebab saya lebih jelas dan juga pembaca juga lebih jelas mengenai itu. Kalau kita mengkajilah daripada pengakuan hatta Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, ketua pembangkang, mengisytiharkan bahawa dia adalah liberal demokrat ataupun perjuangkan demokratik liberal, itu dia sebut. Dan kalau kaji dia punya ucapan-ucapan dia pun mendokong mafhum itu, fahaman itu. Jadi kalau kita nak faham apa itu lebih luas fahaman liberal dan sebagainya, kita boleh juga melihat ucapan-ucapan penasihat-penasihat dia ataupun orang-orang sekitar dia, orang IKD, Khalid Jaafar dan ramai lagi lah, kita boleh baca. Itu merujuk pada, dan begitu juga ada NGO yang disupport oleh Barat, contohnya Commerce yang sekarang ni begitu menyerlah lah. Saya follow Commerce ni lama, tapi sebelum ni dia tak begitu menyerlah, tapi dia hari ni dia nampak ambil peranan yang begitu jelas mempromosi pahaman ini. Dan kalau kita tengok agenda buku Jingga dan sebagainya pun tidak keluar daripada mafhum liberal demokratik. Begitu juga apa yang kalau tengok pada agenda DAP juga selari ataupun sejajar dengan faham liberal demokratik, dan bahkan Kapasing secara jelas mengatakan bahawa tahaluf kerjasama politik dia dengan PAS, dengan PKR dan DAP adalah berasas kepada fahaman liberalisme dan pluralisme. Dan ini suatu yang sangat jelas, bukan situ saja, bahkan sebab itu kita dapat lihat banyak NGO
yang hak asasi manusia ini berlindung di sebalik itu. Jadi adakah Datuk Ustaz katakan juga bahawa PAS juga terpengaruh dengan liberal demokratik sehingga kan tindakan mereka itu dalam pakatan? Saya lihat PAS dari segi demokrasinya cuba sesuaikan diri dalam kerangka itu. Dia cuba adjust, sebab itu dulu dia memperjuangkan negara Islam, sekarang dia perjuangkan parti negara kebajikan. Itu satu. Dan setengahnya pula menggunakan rahmatan lil alamin untuk merujuk kesamarataan, dan ada yang menggunakan istilah karamah insaniyah untuk sebenarnya menakbirkan tentang humanism yang mana memuliakan manusia. Humanism itu maknanya menjadikan manusia, nilai manusia itu sebagai tertinggi dalam mafhum itu. Jadi diislamisasi, cuba diislamisasikan, mafhum itu diungkap secara cuba diberi hujah Islamik. So, itu yang terlihat terjadi pemilihan PAS kali ini. Golongan ulama mula bertanding setengah jawatan, menentang golongan profesional. Mungkin Ustaz nak ulas sikit. Ya, sebab itu saya lihat bila orang berbincang tentang PAS, masalah profesional dengan ulama dalam PAS, dia sebenarnya tidak boleh dilihat dalam konteks profesional semata-mata ataupun ulama semata-mata. Dia bukan itu isu di mana-mana pun, itu tak jadi isu. Latar belakang pendidikan seseorang tak menjadi isu dalam hal kepimpinan. Tetapi apa yang menjadi isu yang banyak dibahaskan ialah hubung kait kumpulan-kumpulan itu kepada agenda-agenda tertentu. Jadi kita dapat lihat golongan ulama itu nak mengekalkan PAS di atas landasan dia yang dahulu, yang asal, dan ada golongan lain yang disebut sebagai arogan untuk membawa PAS bersama-sama dalam PR mengikut Anwar Ibrahim secara sepenuhnya. Jadi saya melihat ulama cuba memelihara PAS sebagai suatu parti yang independen, bukan suatu parti yang mengikut semata-mata, duduk di bawah pengaruh mana-mana tokoh ataupun diikat kemas oleh perjanjian. Sebab dalam mafhum tahaluf siasi, tak sepatutnya PAS diikat begitu kukuh dalam PR. PAS mesti mempunyai hak dan independen ataupun kebebasan dalam membuat keputusannya sendiri melibatkan dasar-dasar dia. Itu orang kata maruah parti, kan? Jadi itu yang sebab masalah berlaku dalam PAS itu kadang-kadang dilihat oleh ahli bahawa maruah parti PAS itu dah. Jadi maksud Ustaz, taruh siasi Pakatan Rakyat ini lebih menjurus ke arah membawa negara kita kepada pendirian liberal demokrat berbanding dengan kontrak sosial yang ada dalam perlembagaan persekutuan sekarang ini. Betul. Bagi saya tahaluf siasi merugikan Islam. Yang dibuat dalam PR merugikan Islam dan merugikan umat Islam di Malaysia. Dan PAS dengan penglibatan itu dia akan memenangkan golongan liberal. Jadi mana kata sewajarnya PAS keluar daripada Pakatan Rakyat gitu, Ustaz? Saya setuju PAS keluar daripada Pakatan Rakyat. Tapi dalam kontrak sosial tu Ustaz, macam kata agama lain bebas masyarakat agama lain dia bebas menganut agama dia. Kemudian mereka nak buat kuil macam dekat Kelang dulu kan, nak buat kuil besar sebagai tarikan pelancong. Ustaz pun ada buat statement tak bersetuju. Tapi kalau ikut perlembagaan, tak ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka itu. Macam mana Ustaz tu? Kita kena tengok perkara ni dalam secara menyeluruh. Sebenarnya yang dijamin oleh perlembagaan kebebasan beragama ialah dalam konteks cara agama. Seorang beragama Buddha nak mengamalkan agama Buddha, kita itu kebebasan, tak ada siapa pun boleh halang. Dan tak ada siapa boleh paksa orang Buddha masuk Islam ataupun Hindu masuk Islam. Tetapi bila kita lihat apa yang berlaku hari ini ialah suasana mengembangkan agama, syiar agama melalui
platform lain. Platform apa nama ni tadi tu, nak buat kuih. promosi apa nama ni, visit Malaysia, apa nama tu, Sahur melawat Malaysia. tourism. Tourism. Maknanya menggunakan platform tourism untuk memperbesarkan saiz ataupun memperbesarkan simbol-simbol lambang-lambang agama lain. Dalam konteks negara Islam, negara Islam maknanya apa? Diperintah oleh orang Islam, hukum Islam di dalamnya dominan, menonjol, dan syiar Islamnya itu yang menonjol. Bagaimana kita pergi negara barat sekarang, pergi UK sekarang, kita dibenar tak azan? Kita nak sembahyang jemaat, dibenar tak azan secara terbuka? Tak bagi kan? Begitulah. Sekarang ni bilangan kuih di Malaysia ini jauh lebih besar daripada keperluan. Ada 70,000 buah kuih di Malaysia, kan, yang dah ada, kan. Dan bagaimana kuil-kuil dibina di kawasan penempatan orang Islam, bukan di kawasan penempatan orang Hindu, kan. Jadi saya tengok ada pihak-pihak yang menggunakan pendekatan tourism untuk bertopengkan tourism untuk mengembangkan syiar agama masing-masing. Jadi kita ada Hindu yang terbesar di Batu Cave, Buddha terbesar di Kelantan, dewan Kristian yang terbesar di Asia Tenggara, ini semua terbesar. Kalau kita pergi kepada pamerkan Malaysia ke luar negara dan tunjuk ini dia Malaysia, orang yang tak kenal Malaysia akan mengatakan bahawa Malaysia bukan negara Islam. Saya ada kawan-kawan yang ramai di negara Arab. Mula-mula dia daripada berita, surat khabar apa semua, dia berbunga-bunga nak datang Malaysia kerana Malaysia negara Islam. Tapi bila datang Malaysia, masuk Malaysia, dalam minda kepala pemikiran orang Islam, negara Islam ialah negara di mana syiar Islam di dalamnya itu yang menonjol. Tapi kalau pergi pameran tentang negara Malaysia di mana-mana, kita akan dapat lihat yang ditonjolkan tu bukan yang besarnya. Apa nak tunjuk masjid besar? Masjid mana yang besar sekali? Kan dia akan ditunjuk Buddha terbesar, Buddha baring yang terbesar. Yang apa benda saya tak tahu, India kat Batu Cave tu, yang tertinggi tu. Kan? Jadi syiar-syiar ini, kalau kemudian kita bayangkan 10 tahun lagi dengan pengembangan binaan gereja, kuil dan sebagainya begitu bercambah melebihi keperluan bilangan penduduk yang sebenar, satu masa nanti orang Islam sendiri, budak-budak barat, dia kata negara dia dah bukan lagi negara Islam. Betul tak? Ini satu taktik ataupun teknik yang berbahaya kepada masa depan, boleh membasuh pemikiran generasi Muslim akan datang untuk tidak lagi melihat ini sebagai negara Islam dan tidak lagi melihat ini sebagai negara mereka. Jadi perjuangan mereka untuk sama rata, hak mereka sama dan sebagainya, dan akhirnya menghapuskan identiti Malaysia sebagai negara Islam itu akan terjadi. Sebab itu kita melihat dari berbagai-bagai dimensi. Kalau setakat dia nak pergi semayang, tak ada masalah. Siapa larang? Tak pernah berlaku di Malaysia kita larang. Tak ada. Betul tak? Ustaz, Islam sebelum ni pernah menyertai parti pilihan raya baru-baru ni tahun cuma, tapi tak ada cara, tak menang lah. Dari segi masa depan, adakah nak kekal sebagai NGO ataupun kita nak usahakan lagi bergaruh kita jadikan parti politik, Ustaz? Dari segi gambaran tasawur, mana tentu kita akan menuju ke arah penglibatan dalam politik, tetapi secara teknikal apakah pendekatan, kaedah dan strategi itu belum kita putuskan. Maknanya kita belum berbincang lagi tentang adakah ISMA akan jadi apa. Untuk setakat ini kita bergerak ISMA sebagai NGO lah. Kita tak ada keputusan lain selain daripada itu. Jadi kita bergerak dalam kerangka itu. Masa ini tidak lah jadi. Tidak. Pada pandangan ISMA jugalah. Contoh dalam pilihan raya. Ada
adakah bersetuju calon orang bukan orang Islam, orang Muslim Islam mengundi calon-calon yang bukan Islam? Mungkin semua ada pandangan ini dengan perkara tu, ada hujah. Saya secara keseluruhan melihat struktur politik ataupun musyarakah ataupun penyertaan politik Islam dan bukan Islam di Malaysia ini sudah sampai ke tahap yang orang kata apa, tidak menentu, tidak ada disiplin dan tidak ada kawalan, sehingga maknanya bahkan saya menganggap bahawa penglibatan non-Muslim dalam politik dah juga melebihi daripada had, melebihi daripada had. Jadi pada pandangan kami perlu distrukturkan semula sistem politik di Malaysia ini, khususnya soal menangani kepelbagaian tadi, pelbagaian politik di Malaysia. Jadi sekarang ni maknanya orang nak perjuangkan liberal pun boleh, nak perjuangkan Buddha pun boleh, nak perjuangkan Hindu pun boleh. Jadi tak ada, seolah-olah Malaysia tak ada identiti. Malaysia tak ada dasar kenegaraan yang dihormati. Jadi itu penting. Jadi bagi kami soal politik ini perlu kepada susunan semula. Kalau tidak dia akan bawa kepada percanggahan yang sangat berbahaya. Sebab itu saya nak sampaikan mesej ni kepada kawan-kawan dalam PAS dan juga tempat lain, kawan-kawan, supaya memahami situasi ini. Sebab itu kami menyeru kepada kesepakatan orang Melayu dan umat Islam supaya kita meletakkan semula asas kenegaraan di atas landasan yang betul. Kalau tidak, kalau dibiarkan perkara ini berlanjutan begitu, dan kita akan dapat lihat orang bukan Islam akan naik kepala, minta maaf cakap, dan bangsa lain akan naik kepala dan tak ada hak batas, dan akan menyebabkan satu masa nanti orang Melayu pun akan rasa tercabar dan tertindas, dan di waktu itu tak ada siapa yang boleh orang kata apa, menjadi pengaman ataupun pendamai. Jadi ini realiti, saya bukan cakap sebab apa yang kita lihat hari ini pun bukan sekadar golongan ini dia mencabar perlembagaan, nak ubah perlembagaan, tak hormat perlembagaan, tetapi menghina orang Islam, menghina puasa orang Islam. Macam mana buka puasa dengan babi, duduk atas Kaabah dalam keadaan telanjang, hina sembahyang orang Islam. Tak pernah berlaku orang Cina bukan Islam menghina orang Islam, ibadat orang Islam yang tak pernah menyakiti dia. Ibadat sembahyang orang Islam, puasa orang Islam, pernah menyakiti orang bukan Islam? Tak pernah. Kenapa dia hina ibadat orang Islam? Dan orang Islam sendiri tak pernah hina ibadat. Kalau kita nak hina ibadat orang Hindu, kita boleh hina. Kalau kita nak hina orang Kristian, kita boleh hina. Banyak benda boleh hina. Tapi orang Islam tak pernah hina. Tetapi hari ini pelampauan itu telah melebihi batas. Bukan sahaja dalam politik, budak-budak yang mentah ini pun umurnya remaja tapi melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi saya tidak melihat ini suatu kenakalan budak-budak satu-satu, tetapi di sana ada kemungkinan di sana ada suatu orang yang, satu pihak yang menyemarakkan kebencian, dan kebencian yang meluak-luak itulah yang terbit